Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, hari Ahad ataupun orang panggil apa, hujung minggu tak? Hari Ahad 5 hari bulan April 2020 bersamaan dengan 11 hari bulan Sya'ban 1441 Hijriah, bermaksud kurang lebih 19 hari lagi insya-Allah kita akan menuju bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita sekali lagi pada tahun ini untuk menghabiskan sebulan ibadah Ramadan dengan jayanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan menyambung perbahasan kita dalam pengajian tafsiran dan huraian serta ibrah yang kita boleh ambil daripada surah As-Sajdah, surah nombor 32 dalam susunan dalam susunan surah-surah Al-Quran. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini, alhamdulillah. Dan seperti biasa, teruskan kita kongsi ataupun kita sharekan ceramah ini. Mudah-mudahan bertambah lagi pahala-pahala kita. Ahlan wa sahlan Ustaz Sahadin Ahmad yang menyinggah juga pada pagi ini. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Baik, pagi ini kita nak sambung surah As-Sajdah bermula dengan ayat yang ke-7, di mana pada dua slot yang lepas, dua siri yang lepas, kita dah habiskan ayat 1 sampailah ayat yang ke-6. Dan pagi ini kita akan sambung dengan ayat yang ke-7. Tuan-tuan sahabat boleh semak lah, mana yang nak semak. Kalau tak mau boleh dengar saja dan tatapilah wajah saya ini. InsyaAllah. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu
wa bada'a khalqal insani min tin. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Tuhan yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakannya kejadian manusia itu yang berasal daripada tanah. Baik, sahabat sekalian, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua yang diciptakannya. Sebab itu dalam istilahnya disebut kita Allah itu dipanggil Khaliq. Khaliq, spelling dia kha alif lam qaf. Khaliq. Khaliq maknanya Tuhan yang maha menciptakan. Itu makna Khaliq. Khalaqa, yang buat, yang menciptakanlah, yang menjadikan. Khaliq, kha alif lam qaf, yang maha menciptakan. Dipanggil fa'il, tukang buat. Kita makhluk. Sebab itu dipanggil makhluk kan. Makhluk ni barang yang diciptakan, barang yang dijadikan, barang yang dibuat. Sebab itu Allah itu Khaliq, kita adalah makhluk. Waalaikumsalam. Fai. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Kita masih membahas ayat ke-7 surah As-Sajdah. Baik. Allah kata dia menciptakan semua makhluk dengan sebaik-baik penciptaan. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah benda dan perkara yang kita kena ambil kira, kita kena ambil perhatian, kita kena semak. Allah ni dia ada satu kuasa yang sangat hebat. Sahabat bayang, dia boleh ciptakan seluruh makhluk. Dan Allah sebut tadi di hujung ayat ke-7, kami ciptakan permulaan manusia daripada tanah. Daripada tanah, iaitulah Nabi Adam alaihis salam. Baik, saya nak bawa sikitlah kisah yang kata hebatnya Allah ni bila dia buat. Kita buat juga tak? Tapi kita ni dia panggil buat bodoh. Kadang-kadang buat bodoh aja. Allah ni dia buat macam ni. Hebatnya Allah bila dia buat sesuatu, dia buat tu dengan kadar tak ada referen. Allah dia nak buat Nabi Adam, dia terus buat. Tidak ada referen yang terdahulu. Boleh faham kan? Mana Allah ni dia tak tengok contoh yang lain. Katalah dia nak buat manusia, dia buat terus. Kita punya kelemahan, kita boleh buat juga. Macam, yalah, tapi manusia ni dia buat berdasarkan benda yang Allah dah siapkan. Kita ubah suai saja. Contoh macam galian nama besi, nama biji timah, nama emas. Kita korek, kita ubah suai, jadilah besi, jadilah kereta kan, jadilah bangunan, batu bata. Kita ambil benda yang Allah dah siapkan, bukan kita buat sendiri. Dan kita nak buat kereta, kita kena refer benda lain dulu. Macam orang buat kereta kan, macam Malaysia lah buat kereta Proton Saga zaman Tun M dulu kan, Perdana Menteri keempat dulu, tahun 1983 kalau ustaz tak silap lah.
Kalau saya tak silap tahun 83. Masa tu saya darjah 3. Kan, masa tu darjah 3. 83 saya darjah 3. Ni dah 2020. Umur saya dalam 25 macam tu lah. Macam okey tak? Macam tak percaya tak? Memang pun kira sendiri lah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, masa tu kita buat kereta pertama nasional negara, dia panggil Proton Saga. Macam mana Malaysia buat? Kita tiru daripada Jepun lah. Kita tengok Jepun, ambil kereta Mitsubishi, jenis-jenis kereta Jepun tu, ambil modified sikit, tempel logo Proton Saga lah. Jadilah kereta. Allah, dia buat Nabi Adam, dia buat terus. Itu yang hebat tu. Dan segala makhluk yang Allah buat ni, Allah kata aku buat dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Terima kasih Abang Jo kita, Abang Johari. Abang Johari ni orang kuat area Sungai Buloh ni. Selamat menghayati santapan rohani. Untuk suara yang lebih jelas boleh dengar satu rumah. Oh dia, abang buka Bluetooth speaker, satu rumah boleh dengar. Boleh sambung rumah jiran sekali ya. Bagi dia dengar sikit. InsyaAllah. Terima kasih Abang Jo. Ni pun rajin kat ni Abang Jo ni, hari-hari tengok. Hairi, ya Allah, Hairi, terima kasih Hairi daripada Medan, Indonesia. Terima kasih. Memang asal Indonesia ya, Hairi. Terima kasih sudi menonton. Baik, kita sambung. Allah Ta'ala bila dia buat segala makhluk, Allah kata aku buat dengan sebaik-baiknya. Makna selengkap-lengkapnya, sesempurnanya. Dan inilah benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah. Nabi kata hendaklah kamu merenung, kamu mengkaji, kamu memikirkan fi khalqillah, tentang makhluk-makhluk yang telah dijadikan oleh Allah. Nabi kata, Nabi suruh kita fikir tentang makhluk-makhluk kejadian Allah. Dan Nabi pesan, Nabi bagi satu amaran yang sangat keras. Nabi kata, wala tafakkaru fi dhatillah fatuhliku, atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata, dan jangan kamu memikirkan tentang zat Allah, tentang zat Allah, nanti kamu akan binasa. Zat Allah kita jangan fikir. Jangan kita fikir. Tak boleh fikir. Macam contoh ginilah. Allah Maha mendengar. Allah mendengar tanpa telinga lah. Contoh. Sudah setakat tu je. Tak payah fikir. Macam pelik je Ustaz. Tak payah. Memang macam tu. Kalau dipikir, tak jumpa jalan. Sebab itu yang disuruh kita fikir supaya kita nampak kebesaran Allah itu ialah memikir tentang makhluk Allah. Tentang makhluk Allah. Jadi tuan-tuan, saja kan, sambil-sambil tu tuan-tuan beritahulah lokasi daripada mana. Saya suka tengok daripada Pening kan, daripada mana tadi, Pahang, Kuantan, Pening, okey. Haji Hairi, Jamaah Surau Ikhwan. Siapa nama tu? Desa Bakti Selayang lah. Okey. Haji Makno. Okey. Minta maaf. Jauh benar ke Medan? Ada cawangan sana ke apa? Baik. Line clear. Sufian. Sufian ni orang kuat Pening. Orang kuat pengatur-pengatur kuliah kita belah-belah utara Pening. Okey, baik. Jadi Allah kata dia dah buat
Dia dah ciptakan makhluk ni dengan sebaik-baik penciptaan. Baik itu kita ni okeylah macam ni lah sahabat sekalian, macam ni. Kota Baru, Habibah, alhamdulillah. Cik Hatiah Syafi'i, Sarawak. Okey. Ni gang Lostak dah masuk ni. Teluk Wanjah, Kak Zianab. Pok Mi, terima kasih Pok Mi rajin tu. Dengar kuliah ni. Bukit Marak, Kelantan, Kuala Nerus. Ni semua peminat-peminat Tegar ni kan, yang dah selalu tengok ni. Gua Cempedak pada Gurun, kawasan paling panas di Malaysia. Walaupun hujan banyak kat situ, Gurun. Okey, baik, saya nak cerita macam ni, nanti saya baca lagi komen. Baik, bila Allah buat, bila kita tengok, okey, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini saya nak cerita, pagi ni kita sembang pasal penciptaan makhluk yang Allah buat, yang sangat rare, yang sangat cantik, yang sangat hebat. Kita tengok, saya ambil satu dua contoh lah, banyak-banyak kan pening pula. Pertama kita tengok wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata, dalam diri kamu wahai manusia, tidakkah kamu melihat? Kalau ayat ni afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Kalau masa saya sekolah dulu, ada seorang ustaz, hidup lagi ustaz ni, Ustaz Fauzi nama dia, garang juga dia. Dia asal Kelantan. Masa saya mengaji di sekolah agama menengah Rawang, Sami di Rawang lah. Dia kalau hurai ayat tu kami syok dengar. Dia kan bila kita sebut afala tubsirun, tidakkah kamu melihat kan, ustaz ni hurai macam ni. Dia kata, mu tak ada biji mata ko. Kan, mu tak ada telinga ko, mu tak ada biji mata ko. Seronok dengar ustaz tu, dia orang Kelantan, Ustaz Fauzi. Garang ni, saya pun pernah kena libas dengan dia dulu kan. Yelah, kita ni bukannya wali-wali lah, kita ni pun jenis geng 08 juga masa sekolah tu, nakal kan, panjat pagar asrama lah, apa biasalah tu. Tu zaman jahiliah Quraisy, kan. Alah, tuan-tuan pun sama, tuan-tuan tunjuk warak sangat lah. bergurau hari Ahad, bawa tenang. Baik, bila Allah kata dalam diri kamu wahai manusia, tidakkah kamu melihat? Kan, dalam diri kamu tidakkah kamu melihat? Sarjana utama pun ada. Ini satu taman dengan ustaz ni. Ustaz SU3. Ini Juliana Ismail, SU berapa ni? Okey. Baik, cuba kita tengok. Ni, kita tengok bila Allah kata dalam diri kamu tidakkah kamu melihat kan? Okey, sekarang kita tengok kita ni. Daripada ujung kepala ni sampai ujung kaki, Allah Ta'ala buat sangat cantik, sangat sempurna, sangat rare, sangat hebat. Sebab itu Nabi suruh kita fikir tentang penciptaan makhluk, suruh tengok makhluk-makhluk yang Allah buat. Dan sebelum kita pergi makhluk yang lebih jauh lagi, saya ada dua contoh pagi ni. Satu, saya nak cerita pasal kita manusia. Satu lagi, saya nak cerita pasal lebah. Kita nak cerita pagi ni, sebab itu antara makhluk kan yang hebat lah Allah buat. Manusia yang paling hebat sekali. Baik, cuba kita tengok rambut lah. Rambut ni dekat anggota kita ni, dia ada jenis-jenis yang berbulu, dia panggil tak? Dia ada bulu roma, ada rambut, ada bulu mata, ada bulu hidung, ada misai, ada janggut. Cuba kita tengok rambut ni, dia tak sama dengan bulu mata. Dia tak sama. Rambut dia boleh panjang kan, sebab Allah nak bagi rezeki pada tukang gunting. Kan, ni saya rasa dalam rumah ni orang lelaki ramai dah rambut panjang ni. Dan kalau bersambung pula PKP lagi, saya rasa boleh tubuh kumpulan rock dah ni. Rambut dia cicah bahu kan. Saya Alhamdulillah sebelum PKP tu sempat gunting.
kan. Masa tu belum isytihar lagi, tapi kebetulan rambut dah panjang, kan. Jadi ini pun taklah apa panjang sangat. Baik, apa tadi? Rambut dia panjang, bulu mata tak panjang. Tengok maha suci Allah lah. Cuba kita bayang kalau bulu mata panjang sama naik macam rambut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalah Pontianak Harum Sunda Malam lah, kan. Bayang bulu mata panjang, berjurai-jurai ni, biji mata pun tak boleh buka tau, jangan main-main, kan. Sebab itu Allah buat tu dah betul lah, suruh kita fikir. Rambut boleh panjang, misai janggut boleh panjang, tapi bulu mata Allah tak buat panjang. Perasan tak, bulu mata kita panjang tu je, dia takkan panjang. Sejak lahir sampailah hari ni umur saya 46 tahun, kan, panjang tu je, dia takkan panjang. Sebab Allah tak nak susahkan kita tau. Baiknya Allah, kan. Itu kata sebaik-baik, sesempurna kejadian Allah buat tu dah memang comel. Lepas tu mata pula ni, kelopak mata kita ni, kan, dia boleh berkelip-kelip. Dia boleh berkelip, kan, dia boleh berkelip. Tuan-tuan tengok dia boleh berkelip. Okey, saya tanya satu soalan. Hari ni hari Minggu, kan, kita main kuis lah sikit. Takkan saya je nak bersyarah, kan. Soalan dia, tapi saya rasa tuan-tuan macam sahabat tak boleh jawab ni. Soalan ni memang maut juga ni. Soalan ni memang maut sikit. Okey, baik. Kita tengah bahas surah Sajadah ayat 7, boleh semak lah. Ni saya tengah menghuraikan. Apa tadi? Soalan dia, kita dalam masa 1 tahun, 1 tahun macam lama lah, sehari lah, tuan-tuan rasa berapa kali kita kelip mata? Kan. Tobat tak boleh jawab lah. Memang tak boleh jawab punya. Satu hari berapa kali kita kelip mata? Mesti kita jawab, mana pernah kira, Ustaz. Dia berkelip pun kita tak perasan, kan? Tak perasan. Tapi pasal apa Allah buat kelip-kelip tu, kelip-kelip mata tu, mata kita berkelip. Sebab nak bagi mata ni berehat. Cuba sahabat bayang, kalau mata kita jegir, orang Kedah kata jegir macam tu, kan, besar je, tak berkelip-kelip. Tidur pun buka mata, jenuh kita, tuan. Kalau tidur pun buka mata ni, kita tak tahu dia hidup ke mati lah. Tengok dia ni hidup ke mati ni. Dengar kuliah aku, mata terbuka tapi diam aja, kan. Tengok-tengok syahid, tuan-tuan lah. Contoh. Jadi tengok, hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia buat manusia ni mata berkelip-kelip. Berapa kali kita berkelip? Ada satu buku yang saya pernah baca lama dah dulu. Ini kajian saja. Orang putih dia tak ada kerja lah. Orang putih dia buat kajian. Dia kata dalam masa setahun manusia berkelip mata lebih kurang average lah, lebih kurang 90,000 kali. 90,000 kan. Kita tak pernah kira pun, kan. Diorang buat kajian lah. Setahun ni 90,000 kali kita kelip. 90 ke 100,000 lah. Kita diam, terkebir-kebir lah, kelip 100,000 kali. Itu nikmat tu, jangan main-main. Kalau tak boleh kelip, jam kita. Yang banyak berkelip ni saya rasa musim PKP ni lah. Kan? Dia dah tak tahu apa nak buat. Duduk atas kursi terkebir lah. Dia tak tahu apa nak buat. Itulah dia. Baik, itu contoh. Lagi Allah buat telinga. Tengok, saya nak cerita kesempurnaan kita sebagai manusia. Telinga ni dia panggil apa? Cuping telinga lah. Cuping telinga ni dia boleh kepak, boleh kita lentur, boleh kita, dia macam spring tau, kan? Dia tak keras macam tu, dia macam spring. Kita henyak dia kot mana pun dia akan balik pada asal dia balik. Tengok Allah buat. Cuba bayang kalau ni cuping telinga kita ni keras tuan, keras gila. Cuba bayang tengah tidur, kan, lasak
jatuh kata perap patah. Allahu Akbar tuan. Stok tak dijual. Pergi kedai hardware nak beli cuping telinga memang tak ada kan. Tapi baiknya Allah kan, kita tidur lasak ke mana, jaga pagi tadi telinga elok je ada. Tu kata cantiknya ciptaan Allah. Kita pernah fikir tak benda tu kan? Allah buat tu sangat hebat. Lepas tu ni, dalam cuping telinga ni dia ada macam garisan lekuk-lekuk tu kan. Kan telinga ni dalam ni ada lekuk-lekuk. Apa benda tu? Saya pernah tahun 93, lama dah, 20 tahun lebih. Masa tu saya nak pergi Mesir, nak pergi belajar, sambung belajar di Mesir. Jadi saya buat medical check up kan. Nak buat laporan medical check up, nak sambung belajar. Jadi jumpalah doktor. Doktor tu pula kebetulan ialah doktor orang Islam kita, baguslah. Oh, dia bersyarah kat saya. Dia kata awak tahu tak pasal apa telinga kita ni ada lekuk-lekuk ni? Saya kata tak tahulah doktor. Dia kata supaya kalau ada serangga nak masuk, dia terpaksa melalui highway tu dulu. Dia akan masuk, dia tak terus ke lubang telinga tu. Dia akan berlega-lega, macam ada halangan dululah. Dia merayau-rayau sementara nak jumpa lubang tu. Masa dia merayau-rayau, katalah semut kan. Masa dia merayau tu, kita rasa, ni ada benda. Kita pun kuih-kuih gitu, semut pun jatuh. Selamat lubang telinga kita. Tengok Allah Ta'ala buat. Nah, bukan saja-saja tu buat berlekuk-lekuk gitu kan. Allah buat dengan tujuan itu antaranya. Nampak maha suci Allah. Ni, taik telinga ni. Sebab apa Allah buat taik telinga? Sebab supaya serangga tak boleh masuk. Bukan, supaya serangga tak berapa berselera nak masuk. Dia macam tu. Yalah, tapi jangan kita longgok sampai penuh kan, pekat badak pula kan. Kena korek jugalah, kena cuci jugalah telinga tu. Dan saya pernah jumpa satu anak murid, dia doktor pakar ENT, telinga dengan hidung kan. Dia sekali bersambung kan. Dia kata apa? Dia kata, ustaz nak tahu tak, daripada lubang telinga kita ni kan, dalam straight ke dalam kan ada satu nama dia gegendang telinga kan. Hebatnya Tuhan, bila kita dengar satu bunyi itu melantun masuk dalam telinga kita sampai ke gegendang, dan gegendang telinga ni hantar isyarat bunyi itu ke otak terus tafsir dalam masa kadang-kadang tak sampai satu saat. Kita dengar je ting tong, tu punya loceng. Padahal bunyi itu dia berjalan ke telinga, masuk dalam gegendang ni, gegendang hantar signal ke otak baru tafsir kan. Itu sistem dia. Doktor ni cakap kat saya, dia kata, ustaz, daripada lubang telinga, ini ilmu lah, daripada lubang telinga nak sampai ke dalam gegendang tu jarak dia lebih kurang 3 cm. 3 cm. Okey, boleh dapat daripada lubang nak sampai ke dalam gegendang telinga, jarak dia 3 cm. 3 cm 3 cm. Dan dia kata, ustaz, sebenarnya taik telinga kita hanya ada lingkungannya 1 cm saja daripada lubang telinga ni. Taik telinga ni sebenarnya dia duduk dekat permukaan luar ni, 1 cm daripada lubang telinga. Dia takkan sampai ke dalam gegendang tu. Dan kawasan yang ada taik telinga tu, di situlah ustaz adanya bulu roma dalam telinga kita ni. Yang ada bulu roma tu 1 cm saja. 2 cm yang ke dalam tu dia licin ustaz. Sangat licin, sangat cantik. Jadi dia kata kalau ustaz nak korek telinga, tak payah dalam-dalam ustaz. Kita korek telinga kan, putik kapas tu sampai dah tinggal ujung kan, punyalah layan sampai meleleh meleleh pula dengan mata kuyu apa semua kan. Habis gegenang telinga pun dia sodok sekali. Itu yang pekat badak sudah tu. Tuan-tuan, itu ilmu dia. Kita korek 1 cm saja, jangan dalam sangat, sebab taik telinga dia tak sampai ke dalam. Bila kita tonyo ke dalam, tu yang dia tersumbat masuk ke dalam, lama-lama tak dengar kan. Itu doktor beritahu lah.
Tengok cantiknya Allah buat sistem, kan? Kemudian hidung, cuba tengok hidung. Allah buat mata sini, lepas tu hidung turun ke bawah, kan? Lubang ke bawah. Cuba bayang kalau lubang ke atas. Lubang ke atas, tuan, dia nak jadi macam blue hippo. Kan? Macam blue hippo lah. Lubang hidung ke atas, kan? Naya, tuan-tuan, jangan buat main. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala buat tu, maknanya betul dah lah, kan? Lepas tu Allah buat kita ada mulut, ada gigi, ada gusi, ada lidah, kan? Allah, ada air liur. Air liur pula cukup Allah buat, tak pernah kering, kan? Lepas tu lidah ni pula, biasa je lidah ni, kan, dia macam daging je, tapi dia boleh tahu tu masinnya, masamnya, payaunya, pahitnya, terlampau manisnya, sedapnya, tak sedap. Padahal sama je lidah kita semua, kan? Oh, hebat, maha suci Allah tak? Saya baru cerita level kepala je, sahabat-sahabat sekalian. Bawah-bawah sampai ke bawah ni, itu kita kaji sendiri lah, kan? Jadi sebab tu saya nak sebutnya, bila Allah kata ayat ke-7 tadi, aku ciptakan makhluk dengan sebaik-baik penciptaan, ini satu statement yang sangat hebat dan kita tak boleh deny pun statement tu. Baik, satu lagi saya nak ambil. Bila mana yang kedua saya bagi contoh tadi, iaitu apa tadi? Lebah. Lebah tu. Lebah ni dia menghasilkan madu, orang panggil dia madu lebah. Lebah yang bekerja dia panggil lebah madu. Kena faham tu. Lebah yang bekerja dia panggil lebah madu. Madu yang dihasilkan dia panggil madu lebah. Dia tongan terbalik gitulah. Baik. Madu lebah ni, kalau kita, dia ada satu surah, kan? Surah An-Nakhli, surah lebah. Dalam Quran, kan, ada satu surah nama dia surah lebah. Lebah ni, cuba tuan-tuan perhati tengok sarang dia. Tuan-tuan Google sarang lebah, akan keluar gambar kotak-kotak dia tu. Yang sarang lebah tu, kan? Sarang lebah dia tu kotak-kotak. Kotak dia tu kalau tuan-tuan tengok betul-betul, bentuknya adalah hexagon. Hexagon ni apa? Segi 6. Bukan segi 4, bukan segi 3, bukan segi 5, tapi hexagon. Hexagon ni segi 6. Siapa yang buat? Lebah yang buat. Macam mana dia buat? Allah bagi ilmu kat lebah ni untuk buat sarang. Tuan-tuan boleh bayang, halus-halus tu beribu, ratus ribu lubang-lubang tu, sama saiz, sama bentuk. Segi 6. Dia panggil hexagon. Soalannya, kenapa tidak segitiga, piramid? Kenapa mesti segi 6? Tuan-tuan perhati tengok, kan? Rupa-rupanya saya baca dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, nama buku dia Lebah Madu ataupun Lebah Pekerja. Dia kata sebab apa hexagon segi 6? Sebab bila lebah, kan, tiap-tiap ekor lebah, kan, dia dah ambil madu, dia akan masuk dalam sarang, kan. Bila dia masuk sarang, kan, dia masuk dalam lubang kecil-kecil tu, dia duduk diam-diam dalam tu, kan. So bila dia masuk dalam tu dengan bentuk hexagon segi 6 yang ada, sebenarnya itulah bentuk badan dia. Maknanya bila dia masuk tu, badan dia ngam-ngam, muat-muat dalam bentuk segi 6 tu. Maha suci Allah, tuan-tuan. Ini Allah yang ajar. Dia tak buat segitiga. Kalau dia buat macam piramid, bila dia masuk, nanti di bucu tu ada angin, ada lubang yang memungkinkan madu nanti cepat rosak, tak boleh nak mencair dan macam-macam, 1001 alasan lain. Tapi Allah ajar dia buat segi 6. Bila lebah tu tiap-tiap ekor masuk dalam sarang tu, ngam-ngam dia masuk, tak ada ruang udara lagi, memang ngam betul. Tengok, siapa ajar? Allah. Siapa yang buat? Maha suci Allah. Dia yang ajar lebah. Oh, syok kalau kita baca cerita bab lebah ni. Cuma satu saya nak bagi tips untuk
bila kita beli madu, macam mana kita nak tahu madu tu asli ke tidak? Kan? Tapi masalahnya benda ni kita nak cek asli atau tidak, dia kena bawa balik rumah dulu. Ada orang kata kalau kita bawa balik, bini tak marah, itu asli lah. Ya ke? Bila kita bawa balik, bini mengamuk, itu lain tuan-tuan. Itu madu lain. Itu bini lain. Itu melawak je. Baik, dia macam ni. Cara dia tuan-tuan boleh test lah. Kalau di rumah tuan-tuan sekarang ni ada madu, kejap lagi habis kuliah, kejap lagi ni, tuan-tuan ambil madu tu, buhlah setitik 2 dalam piring. Tuan-tuan letak dalam piring. Ini saya dah buat dah, sebab dulu saya ada jual madu juga kan. Saya dah pernah buat madu yang betul-betul original. Kita ambil setitik 2, buh dalam piring yang alas cawan tu lah. Lepas tu buh air sikit kan. Tuan-tuan titik dalam piring, buh air sikit, bagi separuh lah daripada piring tu, madu 2-3 titik. Lepas tu tuan-tuan goyang-goyang, ayak kan, goyang dia panggil goyang lah tak. Kita ambil piring yang dah ada madu 2-3 titik dengan air tadi, tu goyang gitu. Sekiranya madu tu betul-betul original, saya dah buat banyak kali dah tuan-tuan. Kalau betul-betul ori, bila tuan-tuan dah ayak macam tu, goyang-goyangkan piring dengan air dan madu tu, bila madu tu dah bercampur dengan air tu, dia akan membentuk gambar atau bentuk sarang lebah. Wallahi, demi Allah, saya dah buat. Dan memang itu bukti original. Dia akan nampak tau, yang madu yang 2-3 titik tadi, dia akan jadi lepeh dan akhirnya dia membentuk kotak-kotak. Itu tandanya madu yang tuan-tuan beli tu madu yang asli, madu yang original. Tak percaya, habis kuliah sekejap lagi, try buat. Kalau tuan-tuan buat, tiba-tiba keluar gambar keluar gambar lain, mampu tuan-tuan. Tak naya kita. Dia akan keluar tu. Dia akan keluar apa tadi? Gambar sarang. Betul, saya dah buat. Sofian, jangan macam-macam Sofian, madu dan bermadu. Kan? InsyaAllah kita doa yang terbaik. Baik, sahabat sekalian, itu apa tadi saya nak sebut, contoh. Baik, sahabat sekalian, itu bila Allah kata allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah kata, ayat 7 surah As-Sajdah, Allah kata kamilah yang buat madu tu, madu pula dah. Kamilah yang ciptakan segala makhluk dengan sebaik-baik kejadian. Dan kata Allah, kami ciptakan manusia dengan permulaannya daripada tin. Tin maknanya tanah. Ta ya ain. Ta ya nun. Tin maknanya tanah. Iaitulah Nabi Allah Adam alaihi salam yang Allah Ta'ala ciptakan daripada segumpal tanah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sambung ayat yang ke-8. Baik, ayat ke-8 Allah kata summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia dari sejenis pati, iaitu dari air benih yang sedikit dipandang orang. Jadi Allah kata dia buat kita manusia, dan manusia itu asalnya dibuat daripada air mani yang hina. Air mani yang hina. Baik, sahabat sekalian, ini yang Allah cerita. Dia kata dia buat manusia daripada
sejenis pati yang namanya air mani, yang air mani ini sedikit dipandang orang, mana orang tak suka benda tu, jijik lah kan. Kalau letak di luar pun orang tak mau, macam tu lah. Jadi Kak Rahani boleh try lah madu tu. Boleh try madu Yaman tu kan. Tapi biasa madu Yaman ni original, sebab yang ustaz jual dulu pun madu Yaman juga. Sebotol sekilo RM300. Memang mahal, tapi memang power biiznillah, sihat badan, elok penyakit, memang original punya kan. Madu Yaman. Cik Hatiah Syafi'i, jangan tersasul ustaz kat rumah tu. Ya, memang jangan tersasul. Baik. Tak sanggup dia madu Baik, minta maaf ya tuan-tuan, sahabat. Pagi Ahad ni kita bergurau sikit lah, minta maaf banyak. Baik, kemudian Allah sebut ayat tadi, itu ayat ke-8. Baik, saya nak habiskan ayat ke-9. Ayat ke-9. Ayat 10 kita sambung besok. Baik, ayat ke-9 Allah kata thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah kata ia menyempurnakan kejadiannya, yakni kejadian manusia itu, serta ia meniupkan padanya roh ciptaannya. Bila Allah buat dah Nabi Adam bentuk, lepas tu Allah tiupkan roh, dan ia mengurniakan pada kamu pendengaran, penglihatan serta hati. Afidah ni makna hati, yakni akal fikiran, supaya kamu jadi hamba yang bersyukur. Tetapi Allah kata sedikit sangat hamba yang bersyukur. Tu dia kan. Betul lah Abang Jo, kalau jatuh ke tanah ayam tak patuk, itik tak sudu. Yang selalu keluar dulu dalam radio Aikim kan. Penciptaan kita daripada air mani tu. Air mani ni jatuh ke tanah, itik pun tak gemar nak sudu dah. Baik. Ustaz Alim Nasir, kuliah tafsir. Alright. So terima kasih Sofian. Baik. Apa tadi? Ayat ke 7, 8, 9. Ayat 9 Allah kata bila dia dah buat manusia, kemudian dia tiupkan roh. Allah masukkan roh dalam jasad kita ketika dalam kandungan perut ibu. Kemudian Allah buat penglihatan, buat biji mata kita, buat telinga kita, buat tangan, buat bentuk semua. Dan Allah buat otak, Allah buat hati juga ada perasaan. Dan hujung tu Allah tanya, afala yashkurun, kan? Tidakkah kamu qalilam ma tashkurun, sedikit sangat yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur, sikit sangat. Allahu akbar, tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Sebab itu paling tidaklah bila kita mengaji-mengaji macam ni kan, kita boleh menimbulkan kesedaran, sedikit rasa keinsafan, supaya kita jadi hamba yang bersyukur, berterima kasih. Sebab bayangkan Allah declare dalam ayat itu qalilam ma tashkurun, sikit sangat orang yang reti berterima kasih. Sikit sangat. Yang kufur, yang melawan, yang tak dengar cakap, yang tu banyak. Yang berterima kasih, yang menghargai, yang redha dengan anugerah Allah, sikit, qalil, sangat sedikit. Saya selalu cerita kisah ini sahabat sekalian. Mungkin yang pernah dengar, ini ulangan lah. Satu hari Saidina Umar dia tawaf keliling Kaabah. Dan bersama dia tu yang mengikut di belakang dia ada seorang Arab Badui.
Arab Badui ni orang macam orang asli lah, orang pedalaman, orang ulu. Lalu bila Omar tawaf, Arab Badui pun tawaf. Lepas tu Omar semayang sunat tawaf 2 rakaat. Selepas tawaf, Badui pun semayang sunat 2 rakaat. Bila habis semayang, Omar berdoa depan Kaabah, Badui itu pun berdoa depan Kaabah. Tapi Arab Badui ni doa pendek saja. Pendek sangat. Apa dia doa? Dia tadah tangan, dia kata Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Lepas tu dia sapu muka, dia duduk diam-diam tengok Sayyidina Umar berdoa tak habis-habis. Kan? Habis selesai, Sayyidina Umar jumpa dia. Sayyidina Umar tanya dia, wahai Arab Badui, pelik juga kamu ni. Orang doa panjang-panjang, jela-jela, kamu doa pendek aja. Dahlah doa pendek, Allahumma ja'alni minal qalil, minta pun sikit. Apa makna Allahumma ja'alni minal qalil? Ya Allah, jadikan aku di kalangan yang sedikit. Apa benda kau doa ni? Kata Sayyidina Umar tak? Orang doa minta nak banyak, nak kaya, nak harta, nak itu, nak ini. Engkau doa minta sikit je. Sayyidina Umar tak faham kan doa tu. Apa pelik sangat Badui ni. Kan? Lalu Badui ni jawab apa? Yalah Badui tuan-tuan kan. Dia kasar sikit, jenis kurang adab. Dia kata, wahai Omar, kamu ni tak pernah baca Quran ke? Allahu Akbar tuan-tuan. Badui ni bagi satu ayat padu punya dekat Sayyidina Omar. Dia kata, engkau tak pernah baca Quran ke? Tuan-tuan, Sayyidina Omar ni hari-hari baca Quran. Menangis baca Quran. Kita baca Quran pun tak menangis gitu tak? Sayyidina Umar dia pernah menangis, banyak kali dia menangis. Lalu Arab Badui ni kata, kamu tak pernah baca Quran ke? Kan dalam Quran kata Arab Badui itu, bukankah dalam Quran ada 2-3 kelompok manusia yang Allah sebut mereka itu sedikit. Macam ayat kita baca tadilah, antaranya kata Arab Badui, qalilam ma tashkurun, sikit sangat orang yang reti bersyukur. Qalilam ma yu'minun, sikit sangat orang yang beriman. Jadi wahai Omar, salah ke aku minta yang sikit tu? Sebab aku nak masuk 2 kelompok yang sedikit itu. Omar dengar-dengar, Omar cakap apa tuan-tuan? Omar kata, Alhamdulillah, kata Sayyidina Umar, hari ni aku dapat ilmu yang baru daripada kamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu ialah sikit sangat orang yang nak reti berterima kasih kan, bersyukur. Sebab itu saya kata mulut kita ni apa hal pun alhamdulillah. Sebab itu doa bangun tidur pagi subuh tadi kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita jaga je tidur, alhamdulillah, ya Allah hidup lagi aku pagi ni. Kita bangun pagi tadi ada sarapan, alhamdulillah, ya Allah. Ni mulut ni jangan lekang. Kita boleh bernyawa lagi, alhamdulillah. Kita boleh makan ikut mulut, alhamdulillah. Orang lain tak boleh makan ikut mulut. Orang lain masuk ikut hidung, tuan-tuan, sahabat sekalian. Cucuk wayar apa semua dah. Apa nikmat dia makan ni, nikmat dia masuk ikut mulut tau. Masuk ikut mulut dan dikunyah, baru dia telan. Itulah nikmat makan. Kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan kalau di rumah ada buah anggur kan, cuba tuan-tuan ambil 2 biji. Sebiji tu tuan-tuan makan, bismillah, makan, masuk mulut, kunyah-kunyah-kunyah, baru telan. Sebiji lagi tuan-tuan masuk mulut, bismillah, blup. Tak payah kunyah, blup aja terus telan. Mana nikmat? Mestilah yang dikunyah tu kan. Kita kunyah dah hancur, terasa air anggur dia, manis dia, baru kita telan. Yang sebiji tadi, blup tadi, macam telan biji koli kan, tak rasa apa-apa, rasa anggur pun tak ada. Itu nikmat makan, kata ulama. Dimakan tu masuk mulut dan dikunyah. Bayangkan yang terlantar dekat hospital sekarang ni, yang cucuk wayar, masuk air, masuk tiup, apa nikmat? Tak ada nikmat.
Allahu Akbar, syukur. Kita jaga-jaga boleh buka mata, syukur pada Allah. Boleh tengok dunia. Oh, ni nikmat tuan-tuan, sahabat. Saya ada satu anak murid, bekas cikgu saya dulu, bekas guru besar lah. Kami panggil dia Haji Ismail, Cikgu Ismail, Cikgu Mail lah kami panggil dia. Dia Gombak, meninggal lama dah. Pernah sebelum dia meninggal tu, pagi raya kalau saya tak silap, dia jaga tidur, buka-buka mata, dia tak nampak apa, gelap segelap-gelapnya. Kami pergilah masjid, pergilah ziarah kan. Tanya macam mana ni cikgu? Tak tahulah ustaz, saya buka mata pagi tadi tapi dunia jadi gelap. Tengok tuan-tuan, Allah cabut nikmat mata dah. Allah cabut nikmat mata. Telinga kita boleh dengar, syukur, alhamdulillah. Ni hidung ni, yang lubang hidung ada 2 ni kan. Tengok sayangnya Allah tu. Kalau tuan-tuan perasan tak, kalau kita selsema ke apa, dia mesti sumbat sebelah-sebelah aja, jarang sumbat dua-dua. Baiknya Allah, dia bagi sumbat sebelah. Belah kiri sumbat, belah kanan okey. Belah kanan sumbat, belah kiri okey tak? Dia jarang dua-dua sumbat. Dua-dua sumbat, jam kita tak boleh menyawa. Tengok, tu pun tak bersyukur lagi tak? Kita jaga-jaga anak bini ada kat sebelah kita, syukur pada Allah. Kita masih boleh makan di musim-musim Covid ni tak? Alhamdulillah. Orang lain tak cukup makan tuan-tuan. Saya tengok dalam Facebook macam-macam. Lepas tu kami geng-geng ustaz pun kita ada buat apa yang dipanggil sebungkus nasi sejuta kesyukuran, untuk kita bantu golongan yang fakir, yang susah, yang terputus bekalan, frontliner kan, kita bantulah sekadar mana yang kita boleh lah, insya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ini penting dalam hidup kita untuk kita menzahirkan kesyukuran itu kan. Sebab tu mulut ni sentiasalah alhamdulillah. Apa pun urusan kita berjaya, selesai dengan baik, alhamdulillah. Apa pun alhamdulillah. Itu cabang, antara cabang kita menzahirkan kesyukuran yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab 2 kelompok ini, golongan yang beriman, golongan yang bersyukur, itu adalah sangat sedikit. Oh jangan. Nikmat ni kadang-kadang manusia jarang mensyukuri. Bila yang dia betul-betul mensyukuri, bila benda lah tak ada tau. Oh, bila tak ada baru terasa tuan-tuan. Tuan-tuan tengok geng-geng yang terlantar dekat hospital kan, terutama yang COVID-19. Diorang tak boleh pasang aircon, diorang tak boleh pasang kipas. Sebab diorang nak bagi suasana dalam bilik hospital tu panas. Sebab bila panas, diorang jadi tak selesa, menyebabkan kuman tu mudah matilah. Itu teori dia. Saya dah banyak dah tengok dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, interview orang-orang yang dalam TV juga kan, orang yang dah sembuh ni. Oh, dia kata masa tu baru terasa nikmat aircon, baru terasa nikmat kipas kan. Masa tu baru terasa. Bila mana? Bila benda dah tak ada tuan-tuan kan. Bila benda tak ada baru terasa. Ni kita pegang handphone ni kan, handphone ni nikmat ni. Kadang kita entah apa-apa kan, guna handphone time tidak-tidak aja. Bila terasa nikmatnya handphone, bila dah tak ada. Bila bateri dah kong, bila telefon dah hang, baru terasa mahalnya telefon tu kan, mahalnya nikmat tu. Jadi sebab itulah sahabat sekalian, jadilah hamba yang bersyukur. Bila benda tak ada, baru kita hargai kan. Macam sekarang lah, baru tahu nikmat semayang berjemaah di surau masjid. Bila dah tak boleh pergi masjid. Dia macam tu tak? Allahu Akbar tuan-tuan, baru tahu nikmat kan. Jadi sebab itu tolong, jadi saya pesan untuk saya lah, betul Cik Hatiah Syafi'i, betul lah tu. Bila kita dah terkurung, baru tahu nikmat nak bergerak tu kan.
Oh, baru terbayanglah shopping mall, terbayanglah taman tasik, air terjun, pergi masjid bebas tu kan. Bila dah terkurung macam ni, baru tahu nikmat kebebasan. Selama ni kita gelak-gelakkan ikan dalam akuarium kan, padan dengan muka kita. Ikan kata, padan muka korang. Korang rasalah nikmat tu kan. Baru tahu azab dia macam mana tak. Jadi sebab itulah Cik Mat, Kampung Melayu mana ni? Kampung Melayu Subang Taman Setiawarisan ke apa? Terima kasih Cik Mat. Apa pun terima kasih banyak. Baik, sahabat sekalian, sebagai pengakhirannya kan, bila Allah sebut dialah yang buat kita, dia masukkan roh dalam tubuh kita, kemudian dia buatnya mata, telinga yang boleh melihat, boleh mendengar, boleh merasa, yang saya dah hurai sikit-sikit tadi. Dan hujung ayat tu Allah kata tak ramai yang bersyukur. Allahu Akbar. Okey. Kampung Melayu Pening, Ustaz pernah pergi dulu ni. Surau, siapa nama sahabat yang selalu panggil tu? Sepian ingat tak? Pening. Surau apa sebab dulu Ustaz memang ni cerita lama lah, cerita 10-15 tahun dulu. Memang Ustaz tiap-tiap bulan kuliah di Masjid Batu Pening. Di Masjid Batu Pening. Kat Air Hitam. Okey. Baik. Sahabat sekalian, apa tadi? Pengakhiran. Saya nak sebut sebagai pengakhiran untuk pagi ni. Pertama sekali, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Jadilah hamba Allah yang terbaik, yang sentiasa menghargai, yang sentiasa mensyukuri. Sebab bila Allah dah tarik nikmat, belum tentu dia akan pulangkan balik. Saya bagi contoh, saya Ustaz, saya kan, saya memang hantu. Bukan hantu, tak boleh cakap lagi. Saya ni memang hantu makan buah mangga ke, pelam ke, tambah sekarang ni musim harum manis lama, tapi dah tak boleh nak ni kan, susah agak. Kalau ada siapa nak sponsor, tolong belanja kat Ustaz pun okey. Boleh PM alamat, tak ada hal je kan. Dulu Ustaz memang daripada bujang lah, daripada kecil memang gila buah mangga kan. Tapi sekarang ni ada sedikit Allah tarik nikmat tu. Kadang-kadang ada jenis-jenis mangga jugalah, bukan semualah, tapi nikmat tu dah ditarik kan. Bila Ustaz makan, basuh macam mana pun mangga tu, kadang-kadang lepas 2-3 hari dia gatal-gatal lidah bibir ni kan. Dia macam nak pedih-pedih, kata-kata kesan getah mangga. Maknanya Allah dah cabut nikmat tu sikit. Dulu makan tak ada hal punya, tapi masih bersyukur air mangga boleh minum. Kan, durian boleh baham, itu yang paling mustahak. Dah try dah madu tu, dia jadi macam mana? Kering nipis di atas piring, dia tak ada keluar bentuk ni ke, bentuk sarang tadi. Dia sepatutnya akan keluar bentuk sarang tu, baru dia original. Kalau jadi kering nipis boleh try lagi kot. Ambil lebih sikit madu tu, 3-4 titik ke kan, buah air sikit, ayak kan, nanti dia akan keluar gambar sarang. Madu tu akan berubah bentuk dia bergerak-gerak, dia akan keluar petak-petak, nampak. Itu tanda madu original lah. Kalau yang lain tu saya tak pastilah, tak berani nak cakap juga kan, tapi itu salah satu cara. Banyak petuanya orang kata semut tak urung, itu pun petua juga. Wallahualam, mungkin yang saya bagi itu salah satu cara. Bukan makna bila tak keluar pula sarang tu kan, kita pergi buang pula madu tu, kan. Jadi itulah, tu contoh ya, contoh. Abang mana Supian, Ustaz tak ingat lah nama dia, lama dah. Haji Makno ke apa nama dia, surau Pening dululah, Pening.
Sebab dulu lepas Masjid Batu, Ustaz akan pergi surau tu. Tapi tu dekat mana Batu Us ke mana entah. Tahu Ustaz tak ingat lah. Tapi tak silap Haji Mak Nur kot nama dia. Lebih kurang macam tu lah. Okey, sahabat sekalian, pengajaran pertama untuk hari ini, tadi Ustaz sebut, jadilah hamba yang bersyukur, hamba yang beriman, hamba yang sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jadilah hamba-hamba Allah yang menghargai segala nikmat yang Allah berikan pada kita di atas dunia hari ini, supaya kita tidak jadi hamba-hamba yang kufur, hamba yang ingkar, hamba yang melawan, insya-Allah. Baik, sahabat sekalian, sebelum kita tamatkan pengajian kuliah kita pada pagi ini, Ustaz ada beberapa info yang nak dikongsikan bersamalah. Just sekadar info saja dan minta kita doakan juga. Baik, yang pertama, sahabat sekalian, apa pun Ustaz ucap terima kasih lah pada semua yang bersama pada pagi ini, yang Ustaz tak sempatlah nak sebutkan namanya semua, tapi nama-nama yang Ustaz tengok ni semua nama-nama yang memang biasa follow Ustaz lah kan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, yang pertama Ustaz nak sebut, kalau tuan-tuan tengok dekat audio kuliah tu ni, dekat bawah tu kan, kat bawah ni dia ada nombor akaun kan. Kod lah kita nak menyumbang sikit-sikit kan, RM1, RM2, RM5, RM10, berapa yang kita ada lah sebagai infak. Sebab akaun Maybank audio kuliah ni, AK Fastakim Global, itu asalnya kita tidak wujudkan, tapi atas permintaan netizen kami bermesyuarat, sebab saya salah seorang admin dan merangkap penasihat lah untuk audio kuliah ni. Jadi akhirnya kita setuju nak buka akaun, sebab netizen minta, followers kita minta, sebab diorang pun nak menyumbang, katanya diorang nak menyumbang untuk saham akhirat. Jadi tu yang kami buka akaun tu. Jadi setiap kali kita kuliah, kita paparkan, mudah-mudahan ada insan-insan yang berhati mulia boleh infak lah. Jadi duit tu kami guna untuk membeli kelengkapan live Facebook, tripod, handphone juga, mikrofon, mic boya ni lah yang Ustaz pakai ni. Dan kita juga bagi allowance, tapi tak banyak lah, dalam RM50 sebulan. Itu yang kami mampu berdasarkan duit sumbangan yang ada kepada lebih 40 kru kami yang aktif, yang buat kuliah secara live setiap hari sebelum ni lah. Ni dah PKP ni tak boleh lah. Jadi itu kegunaan duit-duit tu. Dan baru ni kita ada bagi juga sumbangan pada ustaz yang tersangkut pendapatan kan. Ustaz lain lah, bukan saya, ustaz lain yang susah sikit lah. Jadi itu kegunaan sumbangan tu. Jadi kalau tuan-tuan ialah ada lebihan sikit, RM1, RM2, boleh transfer masuk dalam akaun audio kuliah tu lah. Terima kasih banyak. Hanifah Abdullah, Ujung Pasir, Melaka, jauh tu orang Melaka. Terima kasih. Suit Pinggu, Langkapi Sejahtera, Sopian, Kak Rahani, Hajah Fatimah kan. Kak Tun pun ada ni, Robiatun Ismail, anak murid saya di Subang Jaya ni. Kemboja Alam, dah ramai lagi lah kan. Cik Mat tadi, Tok Mat Pak Mat daripada Pening. Baik, terima kasih banyak semua. Dan yang kedua, saya nak minta kita doakan sahabat baik saya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Ibrahim, atau lebih dikenali nama manjanya Ustaz Mat Cina. Biasa dengar kot Ustaz Mat Cina. Dia sekarang berada di Hospital Selayang sebab semalam dia rasa tak sedap, dada dia macam sakit dada. Jadi bila buat ECG ni untuk jantung kan. Bila yang ECG tu yang tempek-tempek kat perut tu lah, kat dada, kat perut tu kan.
untuk cek jantung. Jadi Ustaz Ahmad beritahu bacaan tu tak berapa cantik lah. Dan pagi ni saya dapat WhatsApp, doktor teruskan rawatan, tak ada siapa pun dibenarkan melawat, tapi dia masih boleh ber-WhatsApp lagi lah. Maknanya kita doa yang terbaik, mudah-mudahan beliau segera sembuh. Dan doktor juga mengambil sampel untuk cek COVID-19 juga. Dia ambil sampel hidung dengan mulut pagi tadi. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau negatif COVID-19 dan mudah-mudahan jantungnya tak ada masalah lah. Cuma yang saya dipahamkan pagi tadi, air itu terlebih sikit daripada badan. Dalam badan dia terlebih air, dan air itu macam dah masuk ke paru-paru sikit. Itu yang dia macam sakit dada sikit tu. Mungkin air dah masuk paru-paru lah, paru-paru berair. Terima kasih Kak Tun. Lama tak jumpa Kak Tun. Busy manjang sejak bermenantu. Kak Tun sihatnya. Alright. Sweet Pinggu, ya betul. Sweet Pinggu pula dah. Sweetie Pinggu. Betul. Nombor akaun yang kat atas tu lah, 5642-9431-7090 yang audio kuliah tu, AK Fastakim Global. Bolehlah menyumbang situ untuk kerja-kerja dakwah yang kami buat ni, insya-Allah. So yang pertama kita doakan Fadil Ustaz Muhammad Ibrahim atau Ustaz Mak Cina segera sembuh lah. Ini ustaz-ustaz yang hebat ni. Saing-saing saya sama mengaji Mesir dulu. Cuma dia muda 2 tahun daripada saya lah. Saya 46, dia 44. Kan? Kita doa yang terbaik. Baik, yang ketiga, pagi tadi saya rasa semua orang tahu, kita dikejutkan dengan berita kematian seorang ustazah selebriti. Ustazah apa yang nama dia? Ustaz lupa lah. Sekejap. Ustazah Syadia Abbas. Kan? Ustazah Syadia Abbas ni dia glamour jugalah. Dia selalu keluar TV, radio apa semua. Dan dia meninggal pagi tadi, umur dia 40 tahun, sesak nafas akibat asma. Mungkin serangan asma yang teruk lah. Pukul 5:05 pagi tadi di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Muda lagi, baru 40 tahun, anak 3 orang. Tak tahulah, saya tengok dalam gambar tu anak dia 3 orang. Kan? Jadi kita hadiahkan Fatihah pada beliau sekejap lagi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, Allah terima segala kerja ibadah dia, kerja-kerja dakwah dia selama ini, dan mudah-mudahan Allah masukkan beliau dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita terus mendoakan juga supaya Allah mengangkat segera COVID-19 ini di seluruh dunia, dan mereka-mereka yang sedang bertarung di hospital kita doakan segera sembuh, dan yang kita yang sihat ni teruskan berdoa. Doakan saya juga, saya doakan tuan-tuan ibu-ibu semua supaya terus sihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada wabak ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk esok seperti biasa, hari Isnin kita sambung kelas kita pukul 10.30, sambung tafsir surah As-Sajadah. Dan hari Selasa ada perubahan sikit, kita buat awal pukul 10 atas permintaan khas daripada geng-geng muslimat, geng-geng muslimat Subang Jaya, USJ 9 Masjid Al-Falah. Itu jadual saya lah hari Selasa tu. Jadi diorang minta kuliah online, yang tu pakai kitab Al-Azkar. Nanti kita bacakan kitab tu hari Selasa pagi pukul 10 lah. Tu awal sikit. Jadi untuk esok 10.30 pagi, insya-Allah macam biasa kita sambung lagi huraian dalam surah As-Sajadah. Terima kasih pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan marilah kita hadiahkan Fatihah pada Ustazah almarhumah Ustazah Syadiah Abbas. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya dan Allah menerimanya dengan amalan yang terbaik dan ditempatkan dalam syurganya insya-Allah pada satu hari nanti di akhirat besok. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.